Seseorang yang tidak menghormati haiwan tidak dapat menghormati Allah, kerana dia belum faham milik siapa haiwan itu atau apa haiwan itu yang beri haiwan itu nyawa. Sekiranya dia faham akan itu, dia akan memperlakukan mereka secara berbeza. Dan inilah sebabnya walaupun untuk tujuan makan, umat Islam diajar bahawa ada cara tertentu untuk mengambil nyawa sembelih binatang yang akan anda makan. Ia perlu berperi kemanusiaan. Anda perlu melayannya dengan adil. Lihatlah orang-orang di seluruh dunia. Apabila ia dikomersialkan ke tahap yang tamak, mereka lupa kepada yang memberi nyawa. Mereka lupa kepada yang maha kuasa. Seboleh-boleh dan tak kisah apa pun asalkan dapat kumpul wang harta. Oleh itu, mereka sembelih ayam dengan sangat teruk. Mereka sembelih lembu dengan cara yang sangat tidak berperi kemanusiaan. Mereka melayan binatang dengan cara yang tidak boleh diterima. Hanya kerana mereka tamakkan wang. Yang Maha Kuasa berkata, anda gagal ujian anda. Walaupun anda cuba memastikan bahawa haiwan itu halal, anda berdosa kerana cara anda memperlakukan haiwan itu sebelum nyawanya ditarik. Begitu banyak kehormatan yang diberikan kepada haiwan bahawa Yang Maha Kuasa memberitahu kita bahawa kamu tidak dibenarkan untuk mencabut nyawa binatang sementara yang lain sedang melihatnya. Ini melalui bibir Nabi Muhammad SAW yang diberkati. Dia berkata, bawalah mereka jauh, jangan timbulkan kesusahan. Anda menyeru nama Allah, minta izin Allah. Harus ada tujuan untuk nyawa itu ditarik, tetapi bukan dengan cara yang teruk. Kerana pemberi nyawa itu adalah Allah. Sebab itu kita akan kata Bismillah, meminta izin pemberi nyawa itu untuk mengambil nyawa itu dengan bertujuan mulia. Maka Allah berfirman, kamu mungkin baik kepada ayam kerana anda tahu bahawa anda akan memakannya. Anda mungkin baik kepada kambing atau apa sahaja yang anda mungkin baik dengan apabila anda mempunyai tujuan. Ketikanya ia jadi haiwan peliharaan anda, atau juga ketika ada keperluan lain. Tetapi bagaimana pula jika ada haiwan yang anda tidak perlukan? Bagaimana jika ada haiwan yang anda tidak dibenarkan sentuh sebagai seorang Muslim? Bagaimana jika ada haiwan yang ada pada ia lebih banyak peraturan dan perintah untuk anda dekat sebagai seorang Muslim? Seperti anjing. Saya tak boleh makan anjing. Saya boleh memiliki anjing dalam keadaan tertentu, atas sebab-sebab tertentu. Tetapi hubungan antara kita dan anjing itu begitu banyak dari kalangan kita. Jika ada anjing berjalan, kita akan berjalan ke arah lain. Mungkin ramai yang akan melarikan diri. Dan jika tidak, kita akan tahu bahawa ada peraturan tertentu dan perintah untuk berdekat dengan penjarakan dan sebagainya. Hubungan anda dengan anjing itu kerana ia adalah anjing je pun. Saya membawa anda ke kisah yang sangat indah, yang mungkin anda pernah dengar. Ada seseorang lelaki yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW yang Maha Kuasa mengurniakannya syurga kerana dia berlaku baik kepada anjing. Yang Maha Kuasa mengampuni semua dosanya kerana dia baik kepada anjing. Anjing bukan kambing. Anjing bukan lembu. Anjing juga bukan burung. Seekor anjing bukanlah sesuatu pada tahap itu. Ia berada di tahap yang lain sama sekali. Lelaki ini di padang pasir pada hari yang sangat panas, sangat dahaga, dan dia jumpa sebuah perigi. Dia nekat untuk masuk ke dalam perigi kerana tak ada baldi, dan dia minum air sebanyak yang dia mahukan. Dan dia menghilangkan dahaganya. Dan dia naik balik semula. Dan ketika dia berjalan daripada perigi, dia memerhatikan seekor anjing yang sangat dahaga. Bayangkan dalam fikiran anda sekarang, apa yang anda akan lakukan jika anda melihat anjing yang terengah-engah? Kalau saya, anjing itu akan nampak seperti ada penyakit anjing gila. Saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan. Semoga Allah mengampuni saya. Lelaki itu memandang anjing itu dan dia berkata kepada dirinya sendiri, laqad balagha hadzal qalb minal atashi misla ma kana balagha minni. Anjing ini dahaga seperti saya beberapa saat yang lalu, sebelum saya masuk ke dalam perigi. Tetapi masalahnya, tak ada baldi. Dan tidak mungkin anjing ini akan boleh dapatkan air. Kalau gitu, biar saya turun sekali lagi dan dapatkan air untuk anjing itu. Maka lelaki itu pun turun. Dia turun ke dalam perigi itu lagi. Tetapi dia tidak mempunyai baldi.
Dia tidak mempunyai cara untuk mengambil air. Jadi apa yang dia buat? Dia mengeluarkan khufnya. Khuf adalah sejenis kasut yang biasa mereka pakai ketika itu. Sebilangan daripada kita mungkin lebih mengenalinya sebagai stokin kaki kulit. Dia buka kasutnya dan dia isinya dengan air. Adakah anda akan isi kasut anda dengan air? Saya pakai Clarks. Dia isi kasutnya dengan air. Dia panjat semula. Saya tidak tahu bagaimana dia membawanya ke atas, sama ada dari mulutnya atau di tangannya. Dan dia menghampiri anjing itu. Bayangkan anjing itu menghampiri anda sekarang. Fikirkanlah, berapa ramai yang akan sanggup melakukan ini. Saya jujur, semoga Allah tidak menguji saya dengan itu. Saya selalu berdoa, Ya Allah, jangan biarkan saya melihat anjing itu. Kerana saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan. Saya hanya bersikap jujur. Oleh itu, dia membawa anjing itu dekat dan dia membantu menghilangkan dahaga anjing itu. Dan Yang Maha Kuasa memerhatikannya. Allah sedang memerhatikannya. Dan Allah berfirman, kami sangat mencintai sikap belas kasihan dia bahawa kami mengampuni dosa-dosanya. Dia pada dasarnya dikurniakan syurga kerana sikap belas kasihannya kepada anjing itu. Apa yang dia lakukan? Dia menghormati haiwan itu. Allah menghormatinya. Allah berikan pengampunan dan syurga sebagai balasannya.